Bismillahirrahmanirrahim. Babun fil mujahadah. Bab pada menyatakan mujahadah. Mujahadah dengan makna berjihad menentang hawa nafsu sendiri. Lawan hawa nafsu yang ada dalam diri kita sendiri. Gangguan-gangguan syaitan yang boleh meletakkan perasaan di dalam hati kita. Kerana syaitan makhluk yang gaib ini boleh masuk dalam diri kita, mengalir bersama dengan darah, masuk dalam jantung kita, masuk dalam otak kita, menyebabkan kita berfikir macam-macam. Daripada masa jaga sampailah masa tidur, kita tak sedar pun dia masuk lagi. Maka kita disuruh bermujahadah, bersungguh menghadapi tipu daya syaitan ini. Jangan berasa kita ni bijak dah, cerdik dah, pandai dah. Kalau berasa begitu, macam syaitan lah juga kita pun. Mesti menghadapi ujian. Qala Allah Ta'ala, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Dan orang-orang yang bersungguh pada jalan kami, kami akan tunjukkan kepadanya jalan-jalan kami. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang berbuat kebajikan. Kebajikan ruh dan jasad. Manusia diganggu oleh syaitan jin dan syaitan manusia. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Syaitan yang buat kerja untuk mengelirukan manusia ni, Tuhan kata ada dua jenis. Jenis yang kita nampak, iaitulah manusia. Sama-sama kita juga. Macam kita lah, duduk kecek kita. Ikut apa Islam ni? Susah ikut Islam ni. Ikut Islam lambat boleh pitih. Ikut Islam ni jatuh pakar. Ikut Islam ni payah nak nega. Ikut Islam ni payah tu payah ni. Ini syaitan-syaitan manusia. Syaitan-syaitan jin, iaitulah yang masuk dalam darah kita, mengalir dalam tubuh kita, yang meniupkan perasaan-perasaan yang melemahkan kita daripada beramal dengan Islam dan menyebabkan ikut hawa nafsu, ikut nak. Tak apalah, cara segar ni roma lagi lah. Dan tak gerakkan lain dan roma pula. Ini macam-macam. Kita tak tahu mati ni masa tengah segar ke, tengah sakit. Dia tak kira mati ni dia mari. Tak kira. Dan sebab itu kita mesti sentiasa bermujahadah. Yang ini bersungguh. Jahada yujahidu mujahadatan wa jihadan wa jihadan. Kalau orang mengaji ilmu saraf. Dengan makna kesungguhan berbuat baik, mengikut perintah Allah Ta'ala dan meninggalkan larangan Allah Ta'ala. Makna berbuat baik ni ikut perintah, tinggal larangan, tinggal yang haram. Tuhan beri pahala dua. Dengan sebab kita buat baik, dia beri pahala. Dengan sebab kita meninggalkan yang haram, dia beri pahala juga. Ini kelebihan Tuhan beri pada kita. Itu makna berbuat baik. Kita mesti bersungguh. Dan orang-orang yang bersungguh pada mencari perintah agama, belajar agama sungguh-sungguh, kerana nak buat apa yang boleh buat. Apa yang boleh buat sebanyak-banyaknya, perintah agama nak buat kebajikan, tidak tangguh lagi. Apa yang tak boleh buat lagi, niat dalam hati, azam nak buat dan berusaha untuk buat. Barang siapa yang bersungguh pada jalan kami, kami akan tunjukkan kepadanya jalan-jalan kami, Tuhan kata. Ini janji daripada Allah. Orang yang ikhlas, bersungguh nak buat baik, nak ikut perintah agama, Tuhan akan tunjukkan dia. Walaupun dia tersalah, akan jadi betul pada akhirnya. Wa qala ta'ala,
wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Tuhanmu. Sembahlah Tuhanmu, abdikan diri kepadanya dengan mengerjakan ibadat yang diwajibkan, ibadat yang disunatkan, dan berjuang untuk menegakkan agama Allah, supaya agama Allah itu ditegakkan di atas muka bumi, supaya seluruh dunia tunduk kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Bukan saja untuk diri kita, termasuk untuk masyarakat. Seluruh kehidupan kita adalah beribadat kepada Allah Ta'ala. Termasuklah kita buat kerja. Kenapa? Nak cari harta yang halal. Pasal apa? Nak makan jadi sihat, nak minum jadi sihat, boleh beribadat, boleh buat amal yang baik, boleh menegakkan agama Allah. Cari pakaian, buat apa? Untuk tutup aurat, tubuh kita sihat melalui cara yang halal. Cari kenderaan, cari kereta sedap-sedap. Pasal apa? Bukan nak tunjuk korang, tetapi kerana nak menegakkan agama Allah. Boleh pergi ke mana-mana, cari duit, boleh keluar zakat, boleh bagi nafkah pada keluarga, boleh tolong orang, boleh tegakkan agama. Lagi banyak duit, lagi banyak kebajikan boleh buat. Itu kesungguhan kita di dalam mengabdikan diri kepada Allah, hatta ya'tiyakal yaqin, sehingga datangnya sesuatu yang yakin. Para ulama tafsir mengatakan sesuatu yang yakin ialah mati. Mati adalah mesti yakin. Bila mati, yakin selalulah, ya sungguh. Lagi tak mati, tak nampak. Mati adalah satu keyakinan. Barulah kita nampak apa yang kita buat, agama kata ni, ya sungguh. Maka kita kena buat sesuatu yang diperintah oleh agama, perintah Allah Ta'ala, sehingga kita mati. Yakin. Hatta ya'tiyakal yaqin. Sehingga datang kepadamu oleh keyakinan, iaitulah mati. Wa qala ta'ala, wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila, dan sebutlah nama Tuhanmu dan berputus dengan sesuatu yang lain dengan sesungguh-sungguhnya. Mana berputus ni? Tak hala ke lain. Ingat kepada Allah Ta'ala, jangan hala ke lain. Ingat kepada Allah Ta'ala. Kita disuruh makan bismillah, minum bismillah. Sudah makan, alhamdulillah. Ingat rezeki yang halal. Berasa nak buang air, nak masuk jambang pun, na'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'ith. Nak keluar jambang pun, puji Allah Ta'ala, kerana menghilangkan penyakit yang ada dalam diri kita. Sepanjang masa berzikir, yakni menyebut Allah Ta'ala, ingat kepada Allah Ta'ala, putus dengan yang lain. Maknanya segala-galanya adalah kurnia Allah. Yang lain itu hanyalah sebab-sebab saja. Nampak je orang unjuk pitih ke kita, dia tu hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang menyampaikan rezeki kepada kita. Ni duk nampak orang tu, tak nampak Tuhan. Tak percaya ke Tuhan, percaya kepada manusia yang duduk akut benda kepada kita. Di sinilah menyebabkan tidak ada tabattal, tidak berputus dengan sesuatu yang lain. Segala-galanya daripada Allah. Kita kena fikirlah, kalau tak jadi rezeki kita, walaupun bini kita masak dah, sedap masak tu, makan duduk dalam mulut dah, mutah tu bik mudah. Kalau bukan rezeki kita, mutah tu bik mudah. Kalau bukan rezeki kita, tak jadi apa. Kalau jadi rezeki kita, berah dari Thailand, makanan dari Amerika, daripada mana-mana pun dia mari, akan datang. Akan datang dengan apa cara yang diatur oleh Allah Ta'ala. Sehingga kita saya pitih, kita beli kedah. Tengok kedah barang tu daripada negeri ni, negeri ni, negeri ni. Itu adalah rezeki daripada Allah Ta'ala. Kita kena sedar. Manusia-manusia yang bawa rezeki itu adalah hamba-hamba Allah.
yang menjalankan tugas untuk membawa rezeki itu kepada kita. Di sinilah kita disuruh berzikir, sebut, ingat kepada Allah Ta'ala sepanjang masa. Wa qala ta'ala, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah huwa khairun wa a'zama ajra. Al-Muzammil ayat 20. Dan apa-apa yang kamu kemukakan bagi diri kamu daripada kebajikan, nescaya kamu dapatinya berada di sisi Allah. Itulah yang lebih baik dan yang lebih besar ganjarannya. Segala apa yang kamu buat daripada amal yang baik, kamu akan bertemu pada hari kiamat kelak. Allah Ta'ala berjanji, dan janji Allah Ta'ala sungguh. Allah Ta'ala tidak bohong sekali-kali, tidak tipu sekali-kali. Bila Allah Ta'ala menjanjikan nak beri pahala kepada hamba-hamba dia, mesti Allah Ta'ala akan tunaikan janji itu. Percayalah, segala apa kebajikan yang kamu buat mesti disimpan di sisi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan serah kepada kamu pada hari kiamat kelak dengan ganjaran yang berlipat kali ganda. Digandakan tiap-tiap satu kebajikan dengan 10 kali ganda. Ada yang digandakan sehingga 700 kali ganda. Ada yang digandakan tidak terhingga banyaknya. Itu mengikut keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdasarkan kepada ikhlas hati kita kepada Allah Ta'ala. Wa qala ta'ala, wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Al-Baqarah ayat 273. Dan apa-apa yang kamu sumbangkan daripada kebajikan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengannya. Apa-apa yang kamu sumbang daripada kebajikan, Allah Ta'ala tahu. Oleh kerana itu, pilihlah yang terbaik, yang kita sayang untuk kita sumbangkan kepada kebajikan. Oleh kerana itu, ikhlaskan hati, jangan royak korang. Ni royak korang, saya ni ikhlas. Cerita korang pelawak. Nak pelawak, cerita apa korang? Saya ni ikhlas, tak payah cerita korang lah. Ikhlas kita ni dengan Allah Ta'ala. Boleh jadi dia sungguh. Tapi kalau cerita korang ni, dia sungguh tu nipis je, tak apa tebal mana. Dengan sebab itu, keikhlasan kita antara kita dengan Allah Ta'ala. Tak perlu cerita korang. Ni kadang-kadang memang niat dalam hati itu dah ikhlas. Dah ikhlas niat dalam hati itu. Tujuan beri benda ke orang ni ada tujuan lain. Nak suruh orang ni ikut kita, nak suruh orang ni kenang kita di masa yang akan datang. Macam-macam. Bukan kerana Allah Ta'ala. Menandakan tidak ikhlas kerana Allah Ta'ala. Macam-macam hal berlaku dalam dunia. Allah Ta'ala tahu apa yang ada dalam hati kita. Jangan bimbang. Ikhlaslah niat kerana Allah Ta'ala. Jangan kerana yang lain. Allah Ta'ala mengetahui segala-galanya. Dan ayat-ayat dalam bab ini terlalu banyak dan diketahui oleh umum. Banyak ayat-ayat yang seperti ini dalam Quran. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal ahadithu, dan ada pun hadis-hadis yang berkait dengan mujahadah, kesungguhan memperhambakan diri kepada Allah dan taat kepada Allah. Fal awwalu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alayhi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih
wa yadahu allati yabtushu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'altani a'taituh wa in ista'adani la'u'idanna. Rawahul Bukhari. Maksudnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, katanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala telah berfirman, sesiapa yang bermusuh terhadap wali kepadaku, maka sesungguhnya aku mengisytiharkan perang terhadapnya, dan tidaklah menghampiri kepadaku oleh hambaku dengan sesuatu yang lebih aku kasih daripada apa yang telah aku wajibkan ke atasnya, dan sentiasalah hambaku menghampirkan dirinya kepadaku dengan mengerjakan ibadat-ibadat sunat sehingga aku mengasihinya. Maka apabila aku mengasihinya, maka aku sentiasa bersama pendengaran yang dia mendengar dengannya, penglihatan yang dia melihat dengannya, tangan yang dia lakukan dengan tangannya, kaki yang dia berjalan dengannya, dan apabila dia meminta, aku beri kepadanya. Apabila dia memohon perlindungan, aku lindunginya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis ini memberi makna yang sangat besar. Sehingga ada ulama yang mengarang sebuah kitab hadis ini saja. Bukan satu hadis yang pendek, dalam 5-6 baris. Ulama boleh mengarang kitab. Ada kitab yang berkait dengan hadis ini, dikarang kitab, huraian yang panjang. Hadis ini dinamakan hadis qudsi. Hadis qudsi ialah firman Allah yang diucapkan oleh Nabi SAW yang tidak diwahyukan kepadanya, tak termasuk dalam daripada Quran. Allah Ta'ala berfirman, ini bukan ayat Quran. Nabi menceritakan Allah berfirman, bukan firman yang dimasukkan daripada Quran, tapi firman Allah Ta'ala. Maknanya daripada Nabi, maknanya daripada Allah, lafaz daripada Nabi. Adapun Quran, lafaz dan makna daripada Allah berlaku. Nabi tak baca sendiri, hafal. Malaikat Jibril menyampaikan firman dalam bahasa Arab yang diucapkan malaikat Jibril. Adapun hadis kursi ini maksudnya daripada Allah Ta'ala, lafaznya diucapkan oleh Nabi SAW. Maknanya besar, tujuannya kerana daripada Allah. Hadis ini Allah Ta'ala menyatakan, barang siapa yang bermusuh dengan wali aku bermusuh dengannya. Siapakah dia wali Allah? Wali Allah ni ialah orang yang sangat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada ketakutan kepada mereka dan mereka tidak bersedih. Mereka ialah orang-orang yang beriman dan mereka itu bertakwa kepada Allah. Yang tahu bertakwa kepada Allah ialah Allah Ta'ala. Orang lain tengok zahir saja. Nampak orang tu rajin sembahyang, orang tu taat kepada Allah Ta'ala, orang tu melazimi masjid, melazimi sembahyang jemaah, orang tu berdakwah, orang tu berjuang berjihad fisabilillah.
Ini ialah ibadat-ibadat orang yang taat kepada Allah Ta'ala. Orang tu rajin berderma, dia kaya rajin derma, tolong sana tolong ni. Ini orang yang taat pada Allah Ta'ala, yang kita tengok secara zahirnya suka tolong orang. Dibimbingi orang-orang yang macam ni adalah wali Allah Ta'ala. Kita tak tahu, Tuhan yang tahu. Oleh kerana itu, jangan kita bermusuh dengan orang-orang yang taat kepada Allah Ta'ala, walaupun dia taat sebahagian saja. Kalau dia salah, kita perbetul dia. Jangan bermusuh dengan dia, perbetul dia. Kerana dibimbingi orang ni adalah orang yang bertakwa, yang Tuhan tahu masuk dalam senarai Tuhan. Kita jangan bermusuh. Kalau tengok dia salah, kita betul kesalahan dia. Tengok dia silap, betul kesilapan dia. Mu tak kena, yang kenanya begini. Kalau dia degil juga, ikut pandamu lah. Ikut pandamu lah. Jangan bermusuh dengan wali-wali Allah Ta'ala. Kebiasaannya wali-wali Allah Ta'ala ni yang sangat bertakwa kepada Allah. Bukan saja kita tengok dia taat kepada Allah, dia tak takut ke orang, tak takut ke manusia, tak takut orang beri upah, orang beli, orang apa, dia apa, dia tak tahu dia istiqamah. Istiqamah hidup dia. Dia ke halal dan haram, dia istiqamah. Hidup dia istiqamah. Kalau dia tengok nampak orang tu dia Mekah, lepas tu balik beli nombor tiket nombor ekor pula dah. Tu bukan wali dah tu. Dia umrah semua, balik buat kerja rasuah. Tu bukan wali. Tu bukan wali, tak pakai gawa. Nampak dia berdakwah, lepas tu pakai dua pendek pula dah. Pakai luar pendek. Lepas berdakwah, masa dakwah luar pendek. Hanya orang tak ada maruah. Ada juga orang kata dia wali, dia kasyah boleh buat belaka apa-apa pun. Tu tak betul, tu salah. Kecuali orang gila. Orang gila bab lain. Gila tak masuk buk, tak masuk buku. Orang gila ni. Ada orang tu dia wali pada Allah Ta'ala, dia bodoh, ilmu sekadar itu saja. Ada orang bodoh, dia sangat bertakwa kepada Allah Ta'ala, takwa dia sekadar itu saja. Macam Uwaisul Qarni yang disebut dalam hadis Sahih Muslim. Nabi kata ada seorang yang terkenal di langit, tak terkenal di bumi. Nama dia Uwaisul Qarni. Uwais Al-Qarni. Nabi kata nama dia Uwais Al-Qarni. Kalau doa dia makbul, kalau mu jumpa, suruh dia doa, minta doa pada Allah Ta'ala, doa dia makbul. Maka bila Nabi wafat, sahabat-sahabat Nabi pun, Al-Qarni ini satu kabilah di Yaman, kabilah Qarn. Sudah tentulah dia daripada Yaman. Maka zaman Abu Bakar, zaman Sayyidina Umar, bila ada kabilah, ada tak orang nama Uwaisul Qarni? Uwais, nama Uwais ada tak? Ada tak? Tanya. Akhirnya lama Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ada nama Uwais. Ada orang kata Uwais, mana? Dia kerja dia jaga uta. Dia dah alim, jaga uta orang. Nabi kata dia sangat taat kepada Allah Ta'ala. Di tubuh dia ada paruk bala besar siling, paruk bala besar dinar, besar siling di tubuh dia. Mau dia doa, sembuh. Berkat doa ada besar paruk siling. Dia ni doa dia makbul. Dia ada tak? Orang kata ada, tukang jaga uta. Jaga uta orang tak kenal dia. Sayyidina Umar pergi, mu nama Uwais. Dia tengok Sayyidina Umar, dia ngaku lah saya nama Uwais. Kalau tak ngaku, dia lepas dia Sayyidina Umar. Dia lepas dia Sayyidina Umar lah. Sayyidina Ali pun datang. Mu kena doa. Nabi sebut berkenaan dengan mu, kena doa. Lalu dia pun berdoa kepada Allah Ta'ala. Istighfar pada Sayyidina Umar, doa untuk makbul. Dalam bab ni kita kena sedar, Sayyidina Umar dengan Uwais lebih Sayyidina Umar. Jangan kata Uwais lebih pula. Macam Nabi Musa dengan Nabi Khadir lah. Nabi Musa dengan Nabi Khadir, walaupun Tuhan suruh Nabi Musa ngaji Nabi Khadir,
Tapi Nabi Musa lebih daripada Nabi Khadir. Jangan kita salah faham. Duduk anggap Nabi Musa ni rendah taraf dia, tidak. Dalam bab itu Khadir lebih tahu. Dalam bab itu saja. Tapi kesemuanya Nabi Musa adalah lebih. Masuk dalam Rasul Ulul Azmi. Rasul Ulul Azmi ini mengatasi Rasul-Rasul yang lain. Itu kena faham. Jangan kata pula Nabi Khadir lebih daripada Nabi Musa. Tidak, tidak. Nabi Khadir kurang martabat. Tetapi ada tempat yang Nabi Musa tahu, tak tahu, Nabi Khadir tahu. Tuhan nak ajar Nabi Musa. Nabi Musa kata, nak tanya aku ini, tanya aku, dia jawab belaka. Tuhan kata, wahai Musa, jangan cakap begitu. Jangan cakap tahu-tahu belaka begitu. Mungkin lagi ngaji. Mungkin lagi ngaji dengan ada seorang mungkin cari dia. Majma' al-Bahrain. Tempat bertemunya dua laut. Di situ, mu cari, mu jalan cari tempat kawasan tu. Nabi Musa pun ajak Yusha bin Nun, pemuda yang beriman pada sahabat dia Yusha. Yusha ni jadi nabi lepas Nabi Musa. Masa tu tak ini nabi lah. Ikut buat bekal ikan. Oleh kerana perjalanan jauh bergarang ikan. Nak suruh tahap lama. Berjalan makan separuh. Makan separuh tinggal sebelah. Nabi Musa pun berhenti atas batu besar. Nabi Musa tidur. Yusha duduk jaga lah. Dah dia jadi pengawal, kan jaga Nabi Musa. Duduk tengah jaga, ikan hok makan sebelah, nampak. Terjun dah lari. Lari. Nabi Musa berfikir bangun. Fikir bangun. Jalan-jalan. Berjalan. Kisah dalam Quran. Cerita dalam Quran. Yang wajib kita kena percaya. Dalam Taurat, dalam Bani Israel pun ada, dalam Quran pun ada. Berjalan. Lalu lelah jalan. Nabi Musa kata, bukalah bekal balik ikan tadi. Kata Yusha, saya dah ingat kata, masa tadi berhenti atas batu tadi, ikan nampak terjun dalam air. Heran kata Yusha, ikan yang makan sebelah dah hidup mula nampak. Musa kata, situlah, situ aku nak pergi. Itu tanda yang Tuhan beritahu Nabi Musa, tak beritahu pada Yusha. Di situ. Lalu ikut bekas hak dia jalan atas pasir tadi. Kerana pasir itu luas, ikut bekas dia jalan, nampaklah orang duduk netak tidur, tudung dengan kain. Tak heran korang. Yang Musa kata, salam. Salam bahasa Ibrani. Salam. Salam. Ini assalamualaikum. Assalamualaikum ataupun salam mengikut bahasa dia. Kalau dia kata, anta laisa bi ardi salam, disebut dalam hadis. Anta laisa bi ardi salam. Mu duduk negeri tak ada orang beri salam sini. Kata Khadir. Semini semua orang kafir belaka. Orang kafir belaka di sini. Laisa bi ardi salam. Kata Khadir. Musa kata, ana Musa bin Imran. Aku Musa bin Imran. Khadir berfikir bangun lalu. Jangan main orang mana kalau dak layangnya lepas ni Nabi Musa. Ni. Mana Nabi Khadir kurang martabat. Musa kata, aku nak ikut mu nak belajar. Khadir kata, mu dak mampu. Innaka lam tastati' sabra. Mu dak sabar ikut aku. Benda yang Tuhan beritahu ke aku, tak beritahu ke orang lain. Tak boleh, mu jangan ikut. Mu dak ada ikut aku. Musa kata, aku nak ikut, nak belajar denganmu. InsyaAllah aku akan sabar. Musa kata, mari ikut. Tapi aku buat apa-apa jangan tegur. Kisah yang kita semua tahu dalam Quran. Lalu naik kapal, sapah tengah laut, cuaca tak apa molek. Nya cabut papang. Nya cabut dekat dengan air pula tu. Sapah tembus. Nya ambil kapal bahang dekat dengan air. Mengikut hadisnya, bila dia naik tu air burung ciok sekor. Dalam hadis kata ciok sekor. Ciok pak njak atas biar kapal. Lepas tu ciok pun terjun dalam air laut pak nu. Kalau dia kata, wahai Musa, ilmu yang Tuhan beri kepada kita ni dengan ilmu yang ada pada Tuhan macam ni, macam ciok catut dalam laut tadi. Sikit sangat. Dia ngajar dengan Nabi Musa.
Jadi ilmu hak Tuhan beri kita tu macam air hak tu buang ciok catut dalam laut tadi. Lautan yang luas. Tuhan beri kita sikit sangat ilmu tu. Seolah-olah air yang yang diambil oleh bunga ciok yang kecil di tengah lautan yang luas. Nya cabuk. Nya cabuk apa ni orang perahu tu, papang dia tu dekat dengan air. Mu ni. Dia penuh kapal tergelang habis mati orang. Tadi janji dah jangan tegur. Jangan tegur. Musa kata tak apalah, aku minta maaf lah. Aku silap. Tak apa. Jalan-jalan, siapa biar patah. Temu budak tengah mainnya pula kepala mati budak. Apa mau bunuh budak ni? Tadi janji dah jangan tegur. Aku kata dah mudak sabar. Musa kata tak apalah, sekali ni kalau aku tegur, aku tak boleh ikutmu dah. Musa kata aku tak boleh ikutmu dah. Nabi Musa kata, aku tak boleh ikutmu dah kalau aku tegur sekali ni kali. Siapa sebuah kampung, lapar perut. Memang Tuhan jadikan buat lapar perut lah. Tuhan jadi Musa pun lapar. Khadir tak tahulah lapar ke dah. Nabi Musa yang lapar lalunya. Pergi pitih tak ada. Tak ada pitih sikit. Tak ada orang lah jemput makan. Bakhir belaka penduduk kampung tu. Tengok rumah nak utuh. Nabi Musa pun Khadir pun ajak Nabi Musa buat betul apa namanya ni rumah. Betul-betul molek. Sudah betul ajak pergi. Tak minta lah upah-upah. Nabi Musa kata kalau minta upah molek nak beli sebab lapar perut ni. Lapar perut. Khadir kata habislah, cukup. Tak bolehlah kita bersama. Lalu dia cerita satu persatu yang Tuhan beri ilmu laduni. Ilmu yang akan datang berlaku kepada Nabi Khadir alaihi salam. Mengapa aku pecah kapal? Kerana kapal ni kepunyaan orang miskin. Hak kerja kapal ni orang miskin belaka. Siapa ke negeri, raja negeri tu rapah kapal yang molek. Aku rasakan supaya kapal tak dirampas. Hak tadi budak aku bunuh tadi, kedua ibu bapa dia orang yang saleh. Budak ni kalau dia besar derhaka jadi kafir. Pada dia mati kafir dia jahat, bunuh biar dia mati awal. Adapun hak yang rumah hak nak utuh tadi kepunyaan anak yatim. Dua orang anak yatim. Di mana ayah dia soleh, orang yang baik. Bawah tu ayah dia sipang. Ada barang berharga kepunyaan dia. Maka aku betul rumah tu nak jaga barang bawah tu supaya dua budak ni anak yatim ni siapa umur, aku buat ni bukan aku, ini daripada Tuhan. Ini adalah wali-wali. Setengah ulama mengatakan Khadir ni wali. Setengah ulama mengatakan Khadir ni nabi. Itu khilaf ulama. Tak jadi masalah. Kalau orang kata Nabi Khadir wali bukan nabi, tak jadi kafir. Kalau orang kata dia nabi pun tak jadi kafir. Ini benda khilaf. Benda khilaf ulama tak jadi kafir. Kerana ada ulama kata dia nabi, ada ulama kata tidak. Bahkan ada ulama kata dia mati dah, macam orang biasa. Ada ulama kata hidup sampai learning. Tuhan panjang ke umur dia. Di antara yang kata dia hidup sampai learning, sampai temu dengan Dajjal di akhir zaman. Iaitulah Imam Nawawi. Pengarang kitab Riyadhus Shalihin yang kita baca ni. Imam Nawawi mengatakan Khadir masih hidup lagi. Kerana dia minum ma'ul hayah. Ma'ul hayah ialah tempat Nabi Khadir duduk tadi tu ada mata air di situ. Bila air tu mercik kena pada ikan kering tak jadi hidup mula. Ini dia. Barangkali kat orang tahu berebut ke situ mau. Tak mau mati belaka. Tuhan beri pada Khadir. Ini ada ulama ini khilaf. Imam Nawawi dan Ibn Mu'in. Bukhari dan Muslim ulama hadis mengatakan Khadir ni mati dah. Itu bukan perbincangan. Yang pentingnya ialah wali-wali. Ada mengatakan Tuhan beri kemuliaan pada dia sampai sepak dengan Dajjal. Uwaisul Qarni tadi ada ulama mengisahkan bila dia mati sedar-sedar kait kapang ada dah, tak tahu siapa dia bawa. Sedar-sedar lubang kubur dia di tempat batu yang pejal, tak tahu siapa dia gali lubang kubur, batu yang pejal. Ada ulama mengatakan demikian. Ini adalah wali-wali yang Tuhan beri kepada dia karamah, perkara luar biasa.
Ada di antaranya yang dia tidak ada karamah. Kalau tak ada karamah, dia wali juga. Karamah ni ialah perkara yang luar biasa. Yang luar biasa yang Tuhan beri kepada wali-walinya. Ada Tuhan beri, ada Tuhan tak beri. Macam Nabi Daud boleh pelembut besi. Nabi Yahya kena sembelih, mati kena sembelih. Nabi Zakaria mati kena gaji. Nabi Daud bersihnya pegang ramah ke tangan dia. Jadi macam-macam Tuhan beri kelebihan untuk menjadi ujian kepada manusia. Uwaisul Qarni, ada riwayat mengatakan dia mati syahid di medan perang dengan Sayyidina Ali dalam peperangan Siffin. Kemudian Khadir, ada ulama kata hidup, ulama kata mati. Abu Muslim Al-Khawlani, ini ulama tabi'in, yang Tuhan tunjuk pada dia. Tuhan tunjuk pada dia bila Uwais Talha Al-Ansi mengaku jadi Nabi. Lepas Nabi wafat, ada orang mengaku jadi Nabi. Lalu Abu Muslim Al-Khawlani kata ni bohong, pelawak. Lalu Tulaihah suruh orang bakar api, nyala molek, ambil Abu Muslim Al-Khawlani, capuk dalam api. Molek-molek ada yang semaya sunat dalam api. Yang semaya sunat dalam api. Lalu Tulaihah kata, lepas, ni bahaya ni, nanti pengaruh orang lain. Lalu dia pun dihalau daripada Yaman, dia pergi ke Madinah, duduk congok dalam masjid, orang tak kenal. Masa tu Sayyidina Abu Bakar memerangi orang-orang murtad. Sayyidina Umar tengok ada orang luar seorang. Orang luar. Pergi. Mu ni orang mana? Abu Muslim kata, saya orang Yaman. Mu dengar tak cerita? Siapa berita kata ada seorang tu yang bakar di Tulaihah. Dah anguh. Dia kata, dia ada berlaku cerita tu. Cerita. Aku main dari negeri tu lah. Kamu, Sayyidina Umar kata. Dia kata, ya, saya lah. Sayyidina Umar kata, Alhamdulillah, Allah Ta'ala menunjukkan aku ada umat Muhammad yang macam Nabi Ibrahim. Sayyidina Umar pun bawa Abu Muslim ni pergi jumpa dengan Abu Bakar ni. Orang bakar dah anguh. Jadi ini adalah benda-benda yang berlaku, yang Tuhan beri. Di sinilah Tuhan kata, aku kasih pada hamba-hambaku. Dia buat benda yang fardu wajib, dia buat. Lepas tu dia buat hak sunat pula. Lepas dia buat hak sunat, aku sangat kasih pada dia, Tuhan kata. Maka akulah pendengaran yang dia dengar. Di sini bukan makna dia dengar macam Tuhan. Jangan kita salah faham. Dia dengar macam Tuhan, dia tahu belaka. Jangan, tidak. Maknanya Tuhan memberi hidayah pada dia dalam pendengaran dia. Kadang-kadang Tuhan beri pengetahuan pada dia dengan hidayah daripada Allah. Penglihatan yang aku lihat. Penglihatan dia, penglihatan aku Tuhan kata. Dia nampak yang aku beri nampak pada dia. Contohnya Sayyidina Umar duduk tengah khutbah. Dia khutbah jemaat. Khutbah jemaat. Sayyidina Umar kata, "Hei, lari bukit, lari ke bukit, lari ke bukit. Lari ke bukit, musuh kejarmu, lari ke bukit." Satu pasukan tentera Islam yang jauhnya 1000 batu. Bukan ratus ribu batu sedang berperang zaman Sayyidina Umar. Di mana ketua tentera tu dengar Sayyidina Umar arah dia suruh naik ke bukit kerana dikejar oleh musuh. Dia pun naik ke bukit dengar suara Sayyidina Umar. Wailih tak ada masa tu. Telefon tak ada. Inilah penglihatan dia, pendengaran yang Tuhan beri kepada hamba-hambanya. Ini merupakan karamah. Dan tangan yang dia bertindak dengan tangannya. Dia bertindak dengan tangan, Tuhan tolong tangan dia boleh bertindak sehingga berlaku perkara-perkara yang luar biasa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Macam Nabi Khadir tadi. Mari orang minta sedekah. Mintalah aku beri sedekah ke aku. Khadir kata, aku tak ada piti. Tak ada piti. Mintalah. Aku tak ada piti. Khadir kata, tak ada piti. Mintalah, aku minta kerana Allah. Oleh kerana meminta kerana Allah, mau jual aku lah. Dia kata, mau jual aku. Dia tua dah. Lalu orang minta sedekah ni jenis minta sedekah lagu apa lah. Bawa orang tua ni, hey, siapa dia nak beli. Tak ada orang nak beli. Dah benda tua.
Tak ada orang nak beli. Lalu orang seorang tengok orang tua, apalah aku ambil perkara. Bayar pitih. Bayar murah-murah ke orang minta dekah ni. Ambil orang balik rumah. Orang balik orang dia makan. Dia makan. Lepas tu, dia kata, dah apa? Dah apa tak suruh aku kerja? Siang tengok tua. Tua siang. Nak suruh kerja mana? Tak pernah sabar. Tak apa, suruh. Lalu dia suruhlah. Membuatlah, suruh sambil lewa saja. Patut kerja tu dia buat oleh orang, beberapa orang yang memakan masa beberapa hari baru sudah. Tiba-tiba dia balik tengok siap. Buat ni pelik ni orang tua ni. Kerja ni tak boleh buat, berdosa tak ada masa tu. Tak ada berdosa, tak ada alat-alat. Tiba-tiba sudah. Ni pelik ni bukan. Dah mung siapa dia? Siapa dia? Kata aku hamba muak mau beli dia. Hamba muak mau beli. Dak ni tanya sungguh siapa dia? Siapa dia? Aku ni hamba mau beli ke? Mau beli tak dibeli pasal. Kata tu aku tanyakan Allah rayalah. Lalu dia kata aku ni Khadir. Dengar Khadir takutlah dia dah bebas aku merdeka mungkin. Pergi. Itu dalam kisah yang terkenal. Ini kisah-kisah dalam kitab yang menunjukkan hadis ni betul. Maknanya bila orang tu taat kepada Allah Ta'ala, kadang-kadang Tuhan tolong dia bila susah. Pertolongan itu berlaku dengan cara yang luar biasa. Ada seorang tua tak pandai berenang, dia mati dah. Tak perlu saya cerita lah nama dia. Saya kenal dia. Dia dah meninggal dunia. Dia ni orang yang lurus, yang betul. Jatuh dalam air. Dia tak pandai berenang. Jatuh dalam air. Dia kata sudah dia ngakuk naik atas darat. Dah mana? Dia kata air ni sedekah dengan hidung dia. Air sedekah dengan hidung dia, dia boleh ngakuk molek-molek ada naik atas darat. Selamat dia, tak ada apa-apa. Hidup. Dan bersama dengan kuliah kita ni berapa lama sampai dia mati dah. Tak perlu ceritalah nama dia ni. Ini bukan ahli ilmu. Dia bukan ahli ilmu. Dia orang yang Tuhan beri pada dia kerana ikhlas dia, kerana ketaatan dia. Tuhan beri pada dia perkara yang luar biasa. Di sinilah Tuhan kata, akulah pendengaran dia, akulah penglihatan dia, akulah tangan dia. Akulah tangan dia. Kadang-kadang berlakunya karamah, kadang-kadang tidak ada karamah. Jangan pula kita nak tasbih sampai ribu-ribu kali nak tengok benda pelik. Baca Quran banyak-banyak, tasbih mana tak mari khamak lagi ni. Tu kaca belaka tu. Itu kaca. Jangan kita mengejar benda-benda yang macam itu. Kita buatlah ketaatan kita pada Allah Ta'ala. Taat pada Allah Ta'ala dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh. Jangan bila susah je mari hajat lalu. Bila senang tak mayang pun. Bila susah baru membayang. Ini tak betul. Hanya orang tu masa senang dia taat, masa susah dia taat, masa lapang dia taat, sentiasa taat pada Allah Ta'ala. Bukan sahaja dengan amalan wajib termasuk amalan-amalan sunat. Maka orang ni hampir pada Tuhan. Tuhan kata jangan bermusuh dengan orang yang macam ni. Kalau bermusuh, Tuhan kata aku isytiharkan perang terhadap dia. Wallahu a'lam.